A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, kita dapat bersiaran pada hari ini untuk bicara Nur Ramadan. Okay. Salam Ramadan Karim. Salam Ramadan yang unik. Ramadan dalam PKP, Perintah Kawalan Pergerakan, ataupun puasa kena penuh. Okay. Puasa kena penuh PKP ni. Bukan takat puasa kena penuh, kita juga berada sepenuhnya di dalam sekitar rumah kita dan bersama keluarga kita. Jadi pada slot ini, saya ingin membicarakan tentang mendidik hati. Mendidik hati kita. Okay. Dan fokus saya adalah of course ataupun lebih kepada level mendidik hati di dalam keluarga lah. Okay, di dalam keluarga. Jadi seperti mana yang kita semua tahu bahawasanya hati ni seketul hati, seketul atau satu organ, tetapi yang kita nak bercakap adalah sesuatu yang diterbitkan daripada organ tersebut ataupun yang keluar daripada dihasilkan, dinampakkan daripada organ tersebut ya. Jadi hati ni adalah paling penting. Okey, dan usaha mendidik dan memperbaiki hati ini perlu diutamakan. Perlu dijadikan sebagai satu kewajipan. Okey. Jadi hati yang sihat akan memastikan ataupun membawa individu itu kepada permasalahan yang kurang. Okey. Jadi saya hari ini tak mahu sangat membicarakan tentang penyakit-penyakit hati kerana secara pokoknya ramai yang sudah jelas bahawasanya penyakit-penyakit hati seperti sombong, okay, seperti dengki, semua itu akan membawa kepada perlakuan yang tidak baik seperti menzalimi dan juga fitnah dan lain-lain perbuatan yang tidak baik. Okay. Jadi yang kita nak bicarakan adalah sekarang ini bagaimana kita nak memperbaiki, mendidik hati kita tu. Hati kita dan juga hati keluarga kita. Sebab sekarang ini di waktu PKP kita berada di rumah bersama keluarga, mempunyai ruang masa dan juga peluang untuk mendidik hati. Okay, mendidik hati. Jadi pada dasarnya mendidik hati ni dia tidak ada suplemen, tak ada ubat. Kalau ada ubat senang, kita bagi makan ubat tu, anak kita akan bersihlah hatinya, akan sucinya hatinya. Tetapi malangnya tidak ada ubat. Jadi sebagai ibu bapa, sebagai pendidik, kita kena ada ilmu. Okay, kita juga kena ada kefahaman. Okay, jadi untuk itu, untuk mendidik hati, okay, kita kena banyak membaca, bukan setakat membaca Al-Quran sahaja, tetapi membaca terjemahannya, membaca tafsirnya, membaca buku-buku atau kitab-kitab, okey, dapatkan sumber-sumber bacaan daripada internet dan sebagainya, daripada kuliah-kuliah, supaya kita dapat lebih jelas tentang bagaimana kita nak mendidik hati ini. Okey. Secara umum juga kita tahu bahawasanya seseorang secara individu kita boleh mendidik hati kita dengan memperbanyakkan bacaan Al-Quran, dengan solat malam, solat tahajud, solat malam, berqiyamul lail, dengan berzikir, okay, berzikir,
ya, berpuasa, maka kita boleh mendidik hati kita. Kita boleh mendidik hati kita. Itu secara individu. Sekarang persoalannya adalah bagaimana kita nak mendidik hati anak-anak kita atau adik-adik kita di rumah atau keluarga kita lah, ya, yang berada di dalam rumah kita, di dalam perintah PKP ni. Maka kita mempunyai tanggungjawab untuk mengajak mereka mendidik hati, untuk mengajak mereka mendidik hati. Jadi saya di sini ingin menyarankan tentang beberapa tips ataupun beberapa kaedah selain daripada kita sendiri sebagai seorang ibu atau seorang kakak atau seorang isteri menjadi teladan melaksanakan perkara yang kita mahu anak-anak kita atau adik-adik kita atau suami kita lakukan, ya. Jadi kita tak boleh bercakap je buat itu, buat ini, tetapi kita tidak buat. Kita tidak laksanakan. Jadi sesungguhnya iman yang tinggi, keimanan yang tinggi itu berpunca daripada hati yang bercahaya. Jadi kalau hati tu bercahaya, dia boleh membawa. Kalau hati kita ni bercahaya ni boleh membawa kepada makam iman yang tinggi. Jadi macam mana tu agaknya di rumah, Macam mana agaknya di rumah untuk kita laksanakan tanggungjawab untuk mendidik hati. Yang pertama, kita kena kurang bercakap. Sebab kadang-kadang bercakap ini kita akan menyebabkan kegurisan. Ada hati yang terguris tanpa kita sedari. Tambah di waktu bulan Ramadan ini, kita memang digalakkan untuk kurang bercakap. Maksud saya bercakap macam berletih. Maksud saya bercakap dalam konteks bergurau. Jadi kita galakkan anak-anak kita ataupun ahli keluarga kita untuk mengaji Al-Quran pagi setiap kali lepas waktu solat sunat, solat wajib, solat fardu, kita wajibkan. Dan kemungkinan kita laksanakan, dan saya rasa ini adalah masa yang paling baik. Kalau sebelum ni kita tak boleh buat kerana anak-anak tidak berada di rumah. Jadi sekarang kita boleh buat kerana kita seisi keluarga berada di rumah. Kita buat khatam keluarga. Ikut keupayaan. 1 hari 1 juzuk. Jadi kalau keluarga tu besar, tak banyaklah kena baca. Tapi keluarga tu kecil, maka lebih banyak sikitlah muka surat kena baca. Tapi masih tidak banyak. Paling minimal saya rasa kalau keluarga tu kecil pun 4 orang. Mak, ayah, mungkin anak 2 orang. Dan kita juga, selain daripada kalau boleh diupayakan solat-solat jamaah pada setiap waktu tu adalah lebih baiklah. Jadi selain daripada kita solat berjemaah, dan di bulan puasa ni sememangnya kita makan berjemaah kerana kita buka puasa bersama-sama pada waktu yang sama, ya. Maka kita juga boleh melaksanakan zikir, tetapi zikir yang saya perhatikan terlalu banyak di dalam YouTube, zikir-zikir yang bagus, yang mana kita boleh bukan menghafal lah, tapi membacakan zikir-zikir tersebut, sama ada istighfar ataupun selawat, pada waktu-waktu seperti contohnya mendekati ataupun waktu-waktu dekat dengan buka puasa. Kalau kita tengok waktu sekarang adalah lebih kurang pukul 7 petang. Pukul 7 petang tu kita mula
kita pasangkan zikir, kita ajak anak-anak berzikir. Kalau anak-anak kecil, sememangnya mereka suka. Zikir-zikir tertentu tu memang mereka suka. Okay. Dan seterusnya, kalau kita tengok untuk mendidik hati, selain kita berzikir, berselawat, kita kena bercerita. Kita kena boleh memberikan cerita. Okay. Yang ni, yang bercerita ni tentang kenapa, okay, apa keperluan ataupun zikir ini, apa kelebihannya, okay, apa kelebihannya dan apa keupayaan zikir itu dalam mengubah ataupun mengubati hati kita. Okay. Jadi kita juga boleh menjalankan aktiviti yang bahagian ataupun yang bab untuk mengubat atau mendidik hati supaya tidak sombong. Okay, supaya tidak sombong, supaya lebih merendah diri. Maka di sini kita kena sentiasa mengingatkan, memberitahu, menggunakan bahasa terima kasih, minta maaf kalau salah. Tak semestinya orang yang minta maaf itu adalah orang yang bersalah. Jadi kita kena amalkan, kita kena sentiasa. Kita sendiri sebagai ibu pun boleh minta maaf daripada anak kalau kita salah. Perlu minta maaf. Perlu nyatakan itu. Itu adalah sebagai teladan. Dan kita juga mengamalkan. Amalkan. Ini untuk mendidik hati. Ini untuk mendidik hati itu sebut terima kasih. Ya, kadang-kadang kita orang Melayu ni berat sungguh mulut nak sebut terima kasih. Terutama sekali di kalangan ahli keluarga. Ya. Sebut terima kasih. Itu simple je. Kalau anak kita tolong angkat pinggan dia pergi ke sinki. Oh, terima kasih adik. Maksud kita boleh mendidik hati itu supaya tidak sombong, tidak bertolak ansur. Nilai-nilai yang murni itu ada dalam perkataan-perkataan yang begitu simple, begitu mudah. Terima kasih, minta maaf. Okay. Dan kalau dengan anak-anak, kita lembutkanlah lidah kita untuk sebut I love you ke, ataupun kita sebut sayang mama. Okay, sayang mama. Okay, jadi dia akan rasa. Okay, dia akan rasa yang sayang itu adalah merupakan satu nikmat. Okay, dia akan rasa sayang. Okay. Dari segi perbuatan pula, kita boleh mendidik hati apabila kita cara kita minta tolong. Okay, cara kita minta tolong. Macam mana kita nak bercakap apabila kita nak minta tolong? Adakah kita nak minta tolong sebab kita ibu maka kita boleh arah? Memang kita boleh arah, tapi kita tidak mendidik. Jadi cara kita minta tolong, abang boleh tolong kutip kain kat mama? Cara kita minta tolong. Ataupun cara kita mengajak. Cara kita mengajak mereka melakukan sesuatu yang kita perlukan, seperti ataupun yang kita nak lakukan bersama-sama. Okay, contohnya kita nak mengajak sembahyang jemaah. Okay. Yang bahagian ni memang saya akui dalam keadaan yang mereka jarang sembahyang jemaah di rumah. Kalau kita nak ajak mereka sembahyang jemaah memang agak sukar. Dalam bulan Ramadan ni, insya-Allah, Isyak, Tarawih dan Subuh kita boleh unjurkan. Tapi untuk waktu-waktu lain memang agak sukar. Memang saya faham sangat-sangat, maka kebijaksanaan ibu-ibu, ayah-ayah untuk mengajak aktiviti berjemaah ini adalah amat kita tak boleh putus asa lah. Maka kita kena teruskan. Dan insya-Allah kita kena ikhlas dalam semua yang kita buat. InsyaAllah Allah Ta'ala permudahkan. Okay. Jadi dari segi perbuatan, kita juga dituntut untuk mendidik hati
untuk mendidik hati supaya ni kita dituntut untuk contohnya bersedekah. Okey, macam mana nak bersedekah dalam musim PKP ni? Kita tak boleh keluar. Kalau dulu kita pesan kat anak, nak pergi masjid tu untuk tarawih, bawa duit ya, nak masuk tabung masjid. Sekarang tak pergi. Jadi macam mana? Jadi saya nak kongsikan lah. Okay? Kita boleh buat tabung macam ni. Kita boleh buat tabung macam ni. Di bulan Ramadan namanya tabung Ramadan. Okay? Jadi kita boleh buat tabung dan kita letak saja, kita kempen saja kepada mereka, masukkan duit berapa-berapa sen lah. Kalau dulu mereka pergi sekolah, mereka biasa menyumbang untuk tabung Ihya Ramadan. Jadi sekarang tak ada. Jadi kita buatkan di rumah. Jadi kita didik hati mereka untuk sentiasa bersedekah. Okay? Dan ke mana tabung ni? Dia akan tanya nanti duit dalam tabung ni nak hantar ke mana? Okey, kita akan sama-sama decide. Kita akan buat keputusan nanti nak hantar ke mana. Okay? Nak bagi ataupun nak sumbangkan, nak salurkan sumbangan kita kepada pihak mana. Maka kita dapatkan persetujuan semua untuk sumbangan ini. Nak bagi kepada asnaf ke, nak bagi kepada tabung Syria ke, nak bagi kepada frontliner ke, mana-mana pun boleh. Okay? Asalkan kita buat tabung ni dulu supaya mereka dibiasakan masukkan duit dalam tabung ini. Okay? Jadi kalau lepas Ramadan nanti, kita boleh manfaatkan tabung ini dengan jadikan dia sebagai tabung subuh ke, tabung maghrib ke, ataupun tabung nama keluarga. Kalau keluarga tu adalah keluarga Muhammad, maka tabung Muhammad. Okay? Kita boleh teruskan tabung ini. Tabung ini tidak terhad dalam bulan Ramadan sahaja. Boleh diteruskan sebagai mendidik hati anak-anak kita untuk bersedekah. Ya? Bersedekah ni sebenarnya lebih sukar kalau dia ada banyak. Dia ada banyak duit, memang lebih sukar dia nak bersedekah. Jadi kita kena didik. Kita kena didik dengan menyatakan dia tak nampak. Kalau kita cakap kena sedekah, nanti bagi RM1 dapat RM70 ataupun dah bagi 1 dapat 70 ribu. Dia tak nampak. Memang dia suka nak menggunakan ataupun menerima. Ya, tapi kita mulakanlah. Kita kata dengan RM1 pun tak apa. Sedekah ni ikhlas. Okay, itu adalah amalan yang kita boleh buat melalui amalan untuk mendidik hati kita. Okay. Dan untuk mendidik hati anak-anak kita. Okay. Okay. Seterusnya juga sebagai kaedah ataupun cara untuk kita mendidik hati adalah sentiasa mengelengahkan tentang kelebihan, keajaiban membuat kebaikan. Okay. Yang ni saya rasa masa yang kita ada dengan anak-anak sangat banyak sekarang. Tambah bulan puasa ni, pagi memang tak buat apa. Sebab dulu kalau bulan tak puasa, pagi masak sarapan. Tengah hari masak makan tengah hari. Sekarang tak ada. Di pagi lepas subuh kita solat, kita mengaji. Lepas tu kita pun dah tak tahu nak buat apa-apa. Nak pergi berkebun pun rasa kita pun bolehlah sikit-sikit. Takut nanti terlebih penat pula. Jadi kita ada banyak masa. Saya rasa kita adalah masa terbaik untuk kita bukan berbincang, lebih kepada bercerita. Tengok level anak lah. Tengok level anak. Kalau anak tu kecil, maka kita kena buat cerita-cerita mungkin kisah-kisah Nabi, okay? Kisah-kisah Nabi tentang kebaikan-kebaikan dan sebagainya, ada banyak sangat. Baik dalam YouTube, baik dalam buku-buku pun ada banyak pasal kisah-kisah Nabi dan kisah-kisah Rasulullah dan sebagainya. Tapi kalau anak dah lebih besar, dah remaja, dah besar, mana dia orang nak dengar ini lagi? Dia tak nak dah, sebab dia dah dengar lah dulu. Masa dia kecil-kecil. Jadi kita kena mencari cerita-cerita inspirasi. Okay, cerita-cerita yang menginspirasikan.
Okay. Bagaimana nak menjadi insan yang berhati mulia, yang tinggi akhlaknya. Tinggi akhlaknya, dan insan ini tidak dilihat sebagai seorang yang merempat di dunia, dan pastinya dia adalah merupakan orang yang terbaik di akhirat esok, insyaAllah. Jadi kita cari cerita. Kita boleh ungkap cerita-cerita daripada perjuangan-perjuangan sahabat-sahabat, ataupun cerita zaman sekarang pun boleh. Kalau kita jumpa macam bagaimana, ya, ada yang mempertikaikan tentang Ustaz Ibit Liu, kerja baik dia, tapi kita ambil yang bahagian kerja baik, dan mungkin daripada pengalaman sendiri untuk kerja-kerja baik yang kita dah buat, dan apa orang panggil balasan baik juga yang Allah Ta'ala berikan, yang kita tak pernah minta, yang kita tak pernah orang panggil harapkan, tetapi rupanya Allah Ta'ala dah balas di dunia juga. Okay? Jadi itu antara perkara-perkara yang kita boleh kongsi dengan anak-anak sebagai dalam bentuk penceritaan. Okay, kita ada banyak masa daripada kita biar anak A tengok laptop dia, anak B tengok laptop dia, anak C tengok TV. Jadi kita tak sekali. Jadi kita kena atur keadaan tersebut. Okay, bila mereka duduk di depan tu, maka kita pun mulakan beberapa pengkisahan, ya, pengkisahan yang menarik, yang boleh mereka fikirkan sebagai satu perkara yang boleh dibuat untuk mendidik hati ni, ya. Sebab anak-anak sekarang, terutama sekali anak remaja dan anak awal dewasa ni, mereka memang mempunyai priority mereka sekarang adalah untuk hidup, survival of life. Jadi mereka dalam fikiran mereka nak mencari jalan untuk macam mana nak dapat kerja, macam mana nak dapat kerja dengan gaji yang banyak supaya boleh beli kereta elok, boleh beli rumah dan sebagainya. Okay? Jadi dalam pemikiran mereka, perkara-perkara itu ataupun kebahagiaan di dunia itu adalah dengan mempunyai harta ataupun dengan mempunyai kereta yang baik, harta yang banyak dan sebagainya. Jadi kita nak kena tutup, bukan tutup, tapi kita nak kena kongsi sesuatu yang boleh mereka lihat bahawasanya di dunia ini pun kita boleh merasai ataupun membuat sesuatu, tak kira kita di level mana, kita ada duit ke, kita tak ada duit ke, ataupun kita ada banyak harta ke, kita tak banyak harta ke, kita masih boleh mencapai syurga Firdaus tu sekiranya kita melakukan perkara-perkara baik. Okay? Jadi kita anjurkan, minta, mohon, bagi tahu anak-anak kita supaya mendahului ataupun supaya membuat kebaikan, dan membuat kebaikan yang ada keajaiban dia sendiri, yang hanya Allah sahaja yang boleh balas. Tapi kita boleh ceritalah natijah daripada kebaikan-kebaikan tersebut. Okay? Jadi mendidik hati di bulan Ramadan ini, saya lihat sebagai satu perkara yang sangat boleh dilaksanakan. Okay? Mendidik hati, terutama sekali mendidik hati ahli keluarga. Yang penting sangat-sangat, yang saya mohon sangat-sangat, inilah masa ibu ayah memastikan bahawasanya tidak ada perasaan prasangka, hasad dengki di kalangan anak-anak. Inilah masanya. Okay? Di kalangan anak-anak tak ada yang merasa mak ni sayang Alung lebih, contohnya. Okay? Di kalangan anak-anak ni tidak ada yang merasa bapa lebih sayangkan adik bongsu, contohnya. Dan sebab perasaan prasangka ataupun hasad itulah bermulanya kepada penyakit hati yang akan nanti jika dibiarkan dia boleh merosakkan hubungan adik-beradik ataupun hubungan kekeluargaan. Okay, jadi ibu-ibu
Dan ibu ayah ni kena pandai mendekati, menyentuh hati anak-anak ni. Okay? Dan jangan sekali dibiarkan persepsi anak-anak itu berdasarkan daripada perbuatan kita jangan biarkan mereka mempunyai persepsi yang buruk, ya, ataupun yang tidak adil, yang mereka tidak diadili. Mereka tidak diadili. Okay, jadi saya merasakan inilah masa yang terbaik untuk kita mendekati anak-anak kita dan juga untuk memastikan di kalangan ataupun di sama-sama anak-anak kita tidak mempunyai perasaan hasad dan dengki. Itu yang paling utama, kerana mereka ni kalau mereka mempunyai hasad dan dengki, bayangkanlah siapa yang nak mendoakan kita nanti. Sebab sama-sama dia pun tak boleh selesai. Okay? Jadi itu adalah pendidikan hati yang kita kena buat. Jadi ini adalah masa yang terbaik. Waktu PKP, waktu Ramadan, waktu bulan Ramadan, kita doalah banyak-banyak jika ada dan lembutkanlah hati mereka, anak-anak kita, dan insya-Allah kita teruskan berdoa, teruskan berusaha untuk mengajak, dan insya-Allah kita akan perolehi kejayaan tu. Okay? Ataupun jangan putus asa. Kita boleh berjaya insya-Allah. Okay? Jadi saya rasa setakat itu saja bicara Nur Ramadan daripada saya, dan saya mohon maaf jika ada kekurangan, dan segala yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.